ataupun cikgu lebih tahu SLT bimbingan cikgu tu lah. Tu nama cikgu sendiri. No. Oh, jawatan. Okey. Pegawai dia, betul. Okey, sebelum saya sebut, saya nak tanya pengalaman sama ada siapa-siapa lah, Cikgu Pa ke ataupun mana-mana daripada daerah lain, setakat yang menggunakan iBimbing ni, SIC, SIP gunakan iBimbing ni, di ruangan PKS, TOV, P1, P2 tu diisi apa? Boleh share? Saya daripada Johor, saya tak pernah isi lagi yang ini. Untuk tahun lepas, kami cuma running untuk yang pengisian pelaporan dengan report daripada. Untuk yang ni kita orang boleh isi lagi lah. Untuk tahun lepas. Yang ini SIC, SIP dia tak ada, dia no compromise. Dia kena isi ni. Sebab dia sebab penting, sebab dia akan berasaskan kepada data penilaian kediri sekolah dalam NKRA. Sebab kalau SIC, SIP yang ni dia kena secara mudahnya dia agak mandatory, kemudian sebab dia ada satu carta nanti akan menentukan perkembangan pemeringkatan kualiti bimbingan, tahap bimbingan. Okey, ada daerah lain tak yang pernah isi benda ni? Nak tanya dulu, nak tanya sebelum saya khabar. Boleh respon, okey je. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada kita terus. Yang dihormati semua timbalan. Untuk PKS ni adalah PKS adalah penilaian kediri sekolah. Jadi SIC, SIP kena tengok dalam portal NKRA sekolah tersebut. Yang sekolah dia tulis penilaian kediri tu. Dia kena tulis. Kita tak boleh tunjuk sini sebab tak ada siapa boleh buka portal. Yang boleh buka SIC dengan SIP saja, portal NKRA sekolah yang dia terlibat. Orang lain tak boleh buka. Cikgu Yang tak boleh buka ke portal NKRA tu? Kan pernah buka. Tak boleh. Tak boleh? Okey. Jadi dekat sini saya nak confirmkan dulu untuk maklumat MLT ni, adakah sekolah fokus saja ataupun semua MLT? Sekarang di ni daerah. Kan cikgu dah ada senarai MLT cikgu kan? Yang untuk ada 6 orang, okey. Okey, yang 6 orang tu lah. Saya masukkan kat sini lah. Ya. So, tapi kalau misalnya, sebab kalau yang wajib yang 6 orang yang cikgu, sebab cikgu akan nilai dari segi tahap bimbingan kepada 6 orang tu, sebab itu memang dalam senarai. Tapi kalau misalnya kalau ada yang lebih itu dikira lain lah, tapi wajib yang dalam senarai kita dulu. Okey. Jadi sekarang ni kita untuk PKS tu kita kena tengok NKRA sekolah. Di situ kita akan lihat penilaian kediri sekolah dalam semua semua terms tu satu-satu sampailah standard 4, dan TOV tu atas penilaian kita sebagai pembimbing. Contohnya kita berdasarkan NKRA tu kita tengok kita punya ada PPD Kuala Lumpur, ada nak respon sila. Tak ada. Tak edit. Jadi ke tak? Siapa tu? Afan ke? Kalau tak ada tutup mic. Ya. Okey. TOV ni, TOV ni cuba klik Cikgu Fauzi. Okey, ada 1 hingga 4 je. Ya, betul. Jadi berdasarkan kita, sebab itu saya kata kena bagaimanapun kita kena rujuk pada portal NKRA sekolah tu, kita boleh buat penilaian dia. TOV dia berada di level 1 ke 1.5 ke 2 ke 2.5 ke sampai 4. Kemudian bila berdasarkan TOV tu kita akan buat bimbingan. Bila buat bimbingan dia ada 2 situation ya. Ada situation tertentu, ada situation kita ikut je yang sekolah pilih. TOV berapa, P1 berapa, P2 berapa. Sebab saya dimaklumkan SIC, SIP di akhir sekali dia akan menjadi sama ataupun hampir sama di P2 tu dengan apa yang pihak sekolah telah tetapkan dalam penilaian kediri. Adakah begitu? Saya cuba, sebab saya tak berapa mahir dalam bidang ni. Adakah di akhir saja di P2
P2 nanti mesti sama dengan penilaian sekolah ataupun kita boleh buat penilaian kita sendiri? ISIC, ISIP boleh bantu saya? Tak ada, sebab Cikgu Fauzi pun tak pernah isi. Tapi saya dimaklumkan begitulah. Kita ada dua pilihan. Sebab nanti kita dalam pelaporan dia akan ada spider chart untuk kita lihat perkembangan daripada TOV sampai P1 ke P2. Yang ini kita macam mana pun kita terpaksa rujuk dengan apa PKS dalam portal NKRA per sekolah tersebut. So kita akan isi di situ. Nak isi macam mana? Kita kena ambil Cikgu Pa boleh buka satu NKRA tapi itu sulit kan? Kalau kemaman benar kan, kita buka kemaman T0 berapa mah? T03. T030. 030. Kalau kejap kalau kemaman benar kan, kita boleh bawa more sikit. Boleh, silakan. Kemaman tukar password. Jadi Stew kalau Stew benar kan, kita sebab kalau nak belajar kita buka. Itu je. Kalau daerah lain sebab saya tak ada hak nak buka. Tapi saya boleh. Saya tak ada power. Besut tak apa, besut. Besut T berapa Deng? T08 110 sekejap Deng. Sekejap. Kalau besut benar kan kita buka. Sebab kita tak ada punca kuasa untuk buka. Tapi kalau orang yang berkenaan besut beri kita buka je. Okey, kita buka. Tutup je Wazi. Okey, saya tutup Okey. Stop sharing Cikgu Fauzi tutup dulu present. Stop sharing. Cik Syahrin kalau ada apa nak kongsi boleh, tak ada masalah. Inilah bentuk dia NKRA ni. Di mana kita boleh lihat di sini carian sekolah ke apa ke, perakuan PPD ke, kalau kita nak cari sekolah pun boleh. Contohnya sekolah rendah kita cari. Lepas tu kita carilah 2020. Okey, mula carian Okey, yang ni dia ada standard dia. Dan kita boleh tengoklah rumusan dia. Contohnya sekolah Kampung Raja. Okey, rumusan dia. Detail. Detail. Ini sebenarnya, sorry saya minta maaf, sebenarnya ni pengalaman 10 tahun dulu ni Cikgu Yan. Kita buka sebab Cikgu Yan dia. Cikgu Yan minta. Sebagai gusar kan. Okey, sinilah tempat dia. Sebab masa kita lindung dulu pun kita guna juga benda ni. Kita guna supaya tuan-tuan dapat tengok dan lebih lagi fokus. Sebab kalau ikut Said Diamond, kita kena melagakan. Okey, sorry saya sebenarnya mengikut seminar dia di peringkat kebangsaan dan juga di mari sekolah ke, kita pergi kat dia. Saya bukan nak mengajar ni, tapi dia melagakan. Share. Kita share. Dia laga, contohnya 1.1 kalau kita tengok hala 7 sekolah, kalau pengetua dia macam mana. Kita tengok pula 1.2 2.2 dia macam mana. Cakap pandai dia kata, tengok belanja PT pandai ke tak. Jadi kita kena tengok semua. Dia bagi detail. Yang ni kita tengok di tahun 2000 berapa tahun tadi, saya lupa. 2020. Cuba kita tengok pula 2019. Yang ni masa 2019. Okey, kita boleh tengok yang Kendiri ke yang apa ke, boleh tengok semua. Ya, benda ni sorry, saya ni sebenarnya saya dengan NKRA dulu, Cikgu Yang kenal. Dengan NKRA. Okey, jadi kita boleh tengok semua. Cuma kita tak ada standard 5 saja kita ada. Ya. Standard 5 memang dia tutup lah. Standard 5 ditutup, dia tak bagi kosong. Standard 5 masih lagi sehingga sekarang dia tidak beritahu kita purata sekolah ke, grade purata ke, dia tak beritahu. Sebab kita kena melagakan semua ni. Okey, sorry saya minta maaf banyak-banyak ni sebab buka besuk ni. Sebenarnya saya bukan bidang ni, saya koko, dan koko pun kita tengok juga. Kita melagakan, contohnya koko 3.2. Okey, orang koko 3.2. Jadi 3.2 kita kena lagakan. Ya, peranan kita melagakan dia dengan sama ada dengan penggunaan kewangan ke,
Kena tak dengan dia membelanjakan duit. Contohnya pelaksanaan co-curricular dia urus secara sistematik. Sebab 3.2.1.1 ni dalam tu dah ada lagi. Contohnya pengurusan kelab. Kalau sekolah tu ada 6 kelab, maknanya untuk menghasilkan satu markah 72.18 ni, dia terpaksa gabungkan dengan markah-markah tu yang cikgu terisi. Sebab sini tak tengok lah. Tapi kalau kita masuk ke dalam sekolah, kita boleh tengok kelab-kelab yang didaftarkan oleh sekolah tu. Kalau didaftar 8 kelab, maknanya dia kena bahagikan dengan kena masukkan semua, lepas tu dia akan keluar markah berdasarkan pembahagian. Pembahagian markah. Padam uniform ke apa ke, kalau kita pergi ke sekolah, kita boleh berfokus lagi, kena tengok lagi. Unit uniform mana kita nak tengok? Pengakak. Okey, pengakak kita minta dia apa yang dinilai 3.3 dia. 3.2. Jadi benda-benda gini kalau dalam PDP pula dia bukan je standard 4 saja kita tengok, tapi kita tengok juga standard 3.1. 3.1 pula 3.1.1.1 tu apa dia dalam tu. Ya. Jadi kita kena tengok banyak lah. Jadi kena benda ni kalau tak biasa main, tapi biasakanlah. Sebab kita dah nak pakai bimbing, jadi kena biasakan diri. Sebab pengurusan mata pelajaran kita kena tengok juga, kita tengok cikgu ni markah standard 4 dia tinggi 90. Kita tengok macam mana panitia dia menguruskan. Jadi setiap panitia tu dia ada. Panitia bahasa Melayu, panitia bahasa Inggeris, panitia matematik, dia akan sambung. Dia gabung, dia tujuh 5.21 ni contoh ya. Nampak tak cikgu yang nak? Nampak. Dia hasil daripada gabungan semua panitia. Dia melaksanakan secara profesional, diuruskan oleh secara terancang sebab semua panitia kena nilai sendiri. So kalau yang pernah duduk di sekolah, guru besar ataupun penolong kanan lah biasanya mahir ni. Penolong kanan mahir benda ni. Orang tak bagi saya jadi guru besar. Orang tak bagi saya jadi guru besar. Jadi tak apa, jadi guru kecil lah. Okey, terima kasih Cikgu Pa atas penjelasan itu. Saya rasa Cikgu Pa keluar sekejap. Cikgu Fauzi masuk balik sebab kita nak selesaikan dengan SLT MLT tu. Terima kasih besok. Saya dah lupa dah password. Saya buang dah. Okey, terima kasih Abang Ding. Okey, kita tengok situ yang ni saya kata turun sampai bawah Cikgu Fauzi, turun sampai bawah supaya kita boleh tengok. Okey. Kita akan ada nanti di bawah tu standard 4 kan. Standard 4 ni kita tak tengok pada NKRA, tapi berdasarkan kita punya bila kita buat cerapan kepada SLT, MLT yang kita pilih tu. So kita boleh tentukan penilaian yang awal tu, penilaian kediri tu kita boleh kita boleh ambil daripada penilaian sebelum ataupun kita boleh menilai sendiri pada yang pertama tu, dan TOV tu kita boleh gunakan juga untuk basic kepada kita tengok peningkatan pada penilaian kali kedua dan pertama dan kedua nanti. Di segi wajaran apa semua tu ada dah dalam borang standard SKPMG standard 4. Bila kita tengok bahagian bawah tu dia ada wajaran tu. Itulah yang dimaksudkan wajaran 1 hingga 10, 1 hingga 5 dan sebagainya. So bila kita dah siap semua sekali tu, maka kita pun simpan. Okey, seterusnya sebelum tu yang PKS tu nilai dia macam mana? PKS tu itu adalah penilaian kediri sekolah. Biasanya sekolah akan buat TOV tahun yang sebelumnya. Okey. Ya. Okey, faham. Dia mudah je. Kita ambil yang tahun sebelum tu sebagai PKS. TOV adalah yang pertama kali pencerapan kita buat pada dia. Lepas kita buat bimbingan, kita buat cerap kali kedua dalam P1, cerap yang ketiga kalau perlu untuk pencerapan ketiga untuk P2. Macam itulah. Okey, seterusnya Cikgu Fauzi, kita pergi kepada next MLT tu, SLT MLT kepada rumusan laporan kan. Cuba tengok rumusan laporan. Okey, kalau kita tengok ada tak sebenarnya yang dah bernombor, ada tak sekolah yang dah ada bilangan? Cuba tengok pilih satu. Tak ada setakat ni.
dak sekolah. Bukan Cikgu Fauzi pergi saja, orang lain pergi. Ada tak? Semua tak isi lagi untuk Kuala Terengganu, semua tak pernah isi. Sebab kami tak pernah isi lagi ni. Tak pernah isi. Okey, ada tak daerah lain yang boleh share untuk kita nak tunjukkan spider chat tu dan juga bagaimana kita nak edit? Boleh tak? Ada tak daerah lain yang dah buat? Isi pun tak apa, isi satu pun tak apa. Okey, kalau gitu kita buat satu ya. Okey, Cikgu Fauzi, kita mula 7 je. Lepas kita buat semasa senarai laporan. Okey, cuba dulu. Jadi yang ni saya kena isi semua ke ataupun pilih yang untuk standard 4 je dulu? Kita isi semua. Cikgu Fauzi isi satu je, 1.1.1 pun cukup dah. Cukup dah untuk kita nak tengok. Kita tengok. Okey, PKS ni saya nak letak apa? PKS tak payah. PKS letaklah 80 katalah. Penilaian kediri sekolah 80. Okey, contohnya TOB kita letaklah 2 contohnya. Okey, ikut je. Okey, cikgu Kamal Zaman bantu je dia. Okey, 2. Letak 2 je. Selepas tu cikgu Fauzi simpan je. Simpan je. Okey. Selepas tu boleh dekat laporan. Buka je, buka buku. Buka buku tu. Okey. Jadi kita lihat di situ dia ada spider chat tu. Nanti berdasarkan spider chat itulah akan yang ni SIC, SIP lebih mahir bagaimana nak menilai, membaca spider chat tu. Dari segi perkembangan dia, adakah dia sama, ada yang kurang, ada lebih dan sebagainya. Dari segi mengikut terms yang telah ditetapkan tu, kalau kita tengoklah nanti dia akan selari atau tak selari, mana yang kurang, mana yang lebih, balance ke tak balance, itu yang SIP, SIC lebih mahir tentang spider chart ni. Kalau tu kita boleh tengoklah nanti bila kita banding pula dengan yang apa 1.1, 1.2, 1.3 dan sebagainya, dia akan keluar belaka nanti kat situ. Yang tu yang nak suruh. Kemudian cuba klik dekat pensel tu Cikgu Fauzi. Okey, bermakna kalau tadi kita tulis, kita nak betulkan dia, so kita boleh lagi betulkan di sini. Contohnya lah. Mana kita nak betulkan balik data kita, mungkin kita dapat maklumat salah, data salah, kita nak betulkan dia balik, maka kita boleh betulkan dia di sini semula. Saya rasa kena isi penuh dulu baru kita boleh nampak spider chart tu macam mana nanti. Sila isi dulu. Okey, sementara tu saya nak tanya, okey dekat sini kan ada 4 elemen betul. Jadi SIC kena isi semua ke atau isi yang keperluan dia saja? Standard 3 dengan standard 4 ataupun kena isi semua? Yang dibuat dalam bimbingan dia lah. Kalau lah dia tak bimbing standard 1, standard 4, standard 1 dia tak perlu isi lah, sebab dia bergantung pada MLT, SLT yang dia bimbing. Kalau SLT, MLT tu ada kaitan dengan standard 1, maka kita isi standard 1. Kalau misalnya kita tumpuan kita kepada standard 4, so isi yang standard 4 saja. Okey, kita tengok tu. So berdasarkan spider chart itulah SIC, SIP boleh merancang balik di mana kelemahan, kekurangan, penambahbaikan dan sebagainya supaya spider chart tu dia nampak cantik. Seperti mana yang ditentukan. Ni ilmu ni saya tak ada. Ilmu untuk spider chart ni saya mengaku saya tak mendalami tafsiran untuk menafsir spider chart ni. Jadi yang tu saya serah kepada SIC, SIP lah atau mana-mana yang mahir. Cuma nak beritahu bila kita isi semua tu, kita akan lihat berdasarkan spider chart, inilah yang akan memberi panduan kepada SIC, SIP untuk bantu bimbing mana terms yang kurang, yang lebih dan sebagainya. Dia akan tengok nanti berdasarkan itulah analisis dia. So ini akan membantu SIC, SIP. Okey, Cikgu sama-sama ada nak tambah? Okey, dia spider chart ni yang perlu kita isi ialah yang pertama ialah PKS. Selepas tu TOB.
Selepas dua-dua tu kita akan nampaklah sama ada spider kita ni bentuk dia cantik ataupun tidak. Kalau bentuk dia tidak cantik, bagaimana kita nak cantikkan untuk isi pada P1? Kita buat bimbingan dan sebagainya. Mengikut terms yang kurang tu lah. Lepas tu akhirnya kita akan isi untuk P2 pada akhir tahun. Sama ada kita nak pastikan sarang laba-laba ni dia macam PT3 je. Kita nak pastikan setiap pemimpin sekolah yang kita pimpin ataupun cikgu yang kita pimpin daripada spider tidak betul kepada spider yang betul. Itu je sebenarnya. Sebab tu kita jangan isi P1 dengan P2 terus. Kita kena isi PKS, PKS ialah untuk melihat pendilaian kendiri pemimpin itu ataupun cikgu tu. TOP pendilaian kita nak nampak tak jurang tu. Daripada jurang tu lah bagaimana kita nak pastikan sekolah tu mana lagi yang perlu dibimbing. Contohnya ialah 1.1.2 kita nampak dia sangat rendah. Jadi bagaimana kita nak adjust supaya sarang laba-laba tu supaya dia menjadi sarang laba-laba yang cantik. Itu je sebenarnya. Berdasar tu yang kita akan rancang bimbingan dengan intervensi. Sebab kita tak boleh nak fokus semua kadang-kadang. Ya, betul. Kita tak boleh nak fokus semua. Jadi kita tengok mana yang sarang laba-laba yang kita nak betulkan. Contohnya 1.1.6 dia sangat penilaian kendiri sangat rendah, teori sangat rendah. Jadi fokus kita pada sekolah fokus kita ialah 1.1.6. Sehinggalah sarang laba-laba tu menjadi betul. Sarang laba-laba tu jadi betul. Jadi cantik. Jadi cantik, itu je. Okey. So maknanya itu kena SIC, SIP kena mahir betul-betul lah perkara-perkara ni. Sebab saya nampak ianya akan banyak membantu dari segi macam mana kita nak menganalisis akhirnya sehingga tu kata kadang-kadang itu masa di Kota Baru kita orang gurau juga. Kita buatlah guna apa SIC, SIP buatlah guna-guna pun akhir sekali kalau dah spider chat tu cantik dia akan maknanya SIC, SLT, MLT tu akhirnya semua jadi Spiderman. Jadi jadinya akhir sekali bila dia cantik barulah Spiderman keluar, barulah jadi sekolah tu pun personal tu pun akan jadi hebat lah. Sekolah hebat, personal hebat, kemenjadian guru dan kemenjadian murid pun hebat. Jadi di situ situasi dia apa untuk panduan SLT dan MLT. Baik, Cikgu Fauzi kita teruskan. Terima kasih Cikgu Kamal Zaman. Kita tengok senarai SLT, MLT. Ini just untuk kalau kita daftarkan dia macam tadi, kita dah daftarkan dia masuklah senarai ni. Okey, ni kalau makna bila kita klik tu dia akan keluar yang SLT, MLT yang kita bimbing tu. Kalau kita klik yang orang yang kedua, dia akan keluar spider chat ataupun yang apa SLT, MLT yang kita klik tu. Yang ni dia ada hak dia sendiri dah. Okey. Yang data PPS dah siap, SLT, MLT dah siap. Okey, sekarang ni buat turun dah siap. Okey, ada soalan tak? Saya nak tanya. Okey, cuba klik pada Cikgu Fauzi, cuba klik pada butang kemas kini, ada biru batas spider chat tu. Kita nak tengok fungsi dia. Ini dia. Kalau kita nak kemas kini bahagian-bahagian, cuba kita nama tak perlulah. Cuba kita klik kepada standard 1, cuba klik situ. Okey, yang tadi lah kalau kita nak betulkan balik, kemas kini balik berdasarkan bila kita dah buat penilaian. Contohnya kita dah buat macam Cikgu Ahmad Zaman kata, selepas kita buat bimbingan dan sebagainya, kita isi P1, lepas tu kita betulkan P1, masukkan data P1, kita pun simpan, kita tengok spider chart macam mana. Akhir sekali bila buat bimbingan akhir di P2, kita tengok bila kita masukkan berdasarkan apa potensi, apa dia punya kualiti terkini, maka kita betulkan di situ. Kita akan lihat spider chat tu akhirnya jadi macam mana. Cuba betul-betul cuba simpan sekali, tengok berubah dah berubah dah spider chat tu daripada jumlah pada wajah asal. Cuba simpan kat bawah, tutup, simpan dulu. Okey, ada perubahan. Ya, dia akan berlaku perubahan di situ. Di situ. Jadi betul macam seperti mana Cikgu Kamal Zaman tadi, dia akan bantu SIC dengan SIP untuk melihat kelemahan dan kekuatan dalam suatu perkara standard tu.
kemudian bantu untuk macam mana kita nak buat bimbingan ataupun intervensi bagi membantu mana-mana yang kurang pada mana-mana standard quality, standard apa tu tadi, terms tu tadi. Baik, saya rasa untuk selesai untuk pegawai biasa dan juga SIT, ada SIP, SIC, ada soalan tak sebelum kita nak pergi ke admin? Kalau tak ada soalan, saya tak boleh nak share kat sini. Boleh tak mana-mana admin seorang? Okey, saya jadi admin. Okey, memang Cikgu Fauzi admin kan? Ya, ya. Pergi muka depan. Okey, pergi klik dekat gambar atas kanan. Okey, sekarang cuba pergi dekat profil diri. Yang ni biasa. Yang ni kita boleh ubah berkaitan dengan jawatan nama. Cuba klik sampai bawah. Kemudian grade kita, tarikh jawatan sekarang. Ni boleh dibetulkan secara personal. Sampai bawah. Okey. Bila dah siap tu, kalau tak ada apa-apa perubahan, baca je ataupun kita klik je pada ikon yang berikut, pada ikon gambar terbalik, klik pada senarai. Cuba pergi ke ikon terbalik. Okey, pergi dekat senarai pengguna. Okey, ini adalah senarai pengguna yang telah kita daftarkan. Dia kebelakangan ni, bila kita nak klik senarai pengguna, dia akan ambil masa sikit. Okey, yang ini adalah senarai yang telah didaftarkan. Bila kita dah daftarkan dia, dia akan masuk dalam senarai ni dan saya suggest kepada semua admin pastikan individu tersebut boleh masukkan gambar dia sendiri. Tetapi untuk mengelakkan ada pelbagai version gambar, saya lebih suka kalau admin tetapkan gambar resmi yang pihak PPD buat untuk catat guna asasi dan sebagainya dimasukkan sebagai gambar dalam ni. Kita tak nak nanti ada gambar modeling ada kat situ, ada gambar outline apa beg tangan ada kat situ. Kita tak nak. Jadi eloknya putuskan, saya yakin setiap PPD ada gambar untuk gambar resmi bagi catat guna asasi dan sebagainya. Okey, masukkan gambar, admin boleh buat ataupun personal tu sendiri boleh buat. Itu dia boleh buat sendiri. Kalau tidak, cuba Cikgu Fauzi klik pada kemaskini gambar yang nombor 2. Nombor 2 ke atas perkataan. Itu Cikgu, itu dah ada gambar. Baik. Tutup yang atas. Okey, cuba klik pada yang bawah Cikgu Suhaimi tu. Klik pada perkataan kemaskini gambar. Dia lambat sikit. Sepatutnya kita, kalau dia tak lambat ni, kita dah boleh tukar, kita boleh upload gambar kat sini lah Okey, tak apa, masing-masing boleh cuba dekat komputer masing-masing. Dia ada tu. Okey, sekarang ni, kalau misalnya kita nak ubah apa-apa, kita suruh sahabat-sahabat kita ni ubah profil diri tu lambat sangat, kita rasa kita kena ubah. So, pergi dekat pensil, bawah perkataan padam tu, cuba klik dekat Cikgu Suhaimi tu. Cakap saya, okey, pensil tu. Okey. Okey, sekarang ni kita boleh ubah apa-apa data yang ada kat situ sebab masa kita uji lari dulu, banyak kes admin yang asal dia hilang ataupun dia tidak menjadi admin sebab dia akan ubah kat sini. Cuba klik sikit. Cuba turun bawah lagi. Kita tengok yang ini kita, ini fungsi dia nanti kita akan boleh, admin boleh lantik admin sedia ada sekarang, boleh lantik admin baru. Okey, sekarang ni kita tengok nama dia, kad penalan, jawatan, telefon, email resmi. Kemudian kita lihat di situ akses pengguna laporan. Dia sebagai biasa. Kalau sulit tu, button sulit tu hanya untuk Tuan PPD sahaja. Tuan PPD kita kena klik button, kita kena mark pada button sulit. Kalau nanti sekolah, kita daftarkan sekolah, PGB sekolah, kita klik kepada hidupkan pada butang PGB. Kalau ianya pegawai biasa, kita pegawai biasa. Kemudian kita tengok pada status aktif, make sure kita tekan dia sebagai aktif. Kemudian terus lagi Cikgu Fauzi, bawah.
Okey, yang tu masukkan data tu, penuhkan dia mula dan akhir berkhidmat di PBD, tarikh mula dan akhir berkhidmat di PBD. Tarikh mula bila, tarikh akhir yang dia yang rasmi. Contohnya dia sign 60, maka 60, lepas tu dia ada option, kemudian tu lain cerita lah. Kalau dia 56, 56 lah. Kalau 55, 55. Okey, yang saya nak sebutkan yang di situ. Aktifkan butang kemaskini untuk SIC, hantar laporan. Di sini fungsi dia untuk SIC dan SIP ialah kalau kita klik tidak, maka laporan yang dibuat tidak boleh diubah. Tapi kalaulah kita klik ya, bermakna sebelum dia hantar kepada Tuan PPD, maka dia boleh ubah lagi. Kita klik ya, bermakna kita beri akses kepada SIC, SIP untuk edit data dia. Sebab apabila laporan dia telah dihantar, maka dia tak boleh ubah apa-apa dah. Itu fungsi dia. Jadi saya suggest untuk SIC, SIP, kita hidupkan data ni supaya kebutuhan ni supaya ada keperluan bila dia nak ubah. Sebab kalau dasar sebelum ni yang diminta dibuat kepada kita, taklimat yang saya hadir di Kota Baru ialah admin hanya boleh aktifkan butang ya jika ada permintaan daripada SIC dan SIP. Dia kata, okey Cik Asian, saya dah ubah sikit laporan saya. Boleh tak bagi saya akses untuk kemaskini? Okey, saya akan buka atas nama dia dan saya akan tukar status di sini. Tetapi itu yang peringkat awalnya lah untuk dari segi kawalan. Tapi kalau PPD fikir, kita bagi laluan penuh, sepenuhnya kepercayaan kepada SIC, SIP, kita hidupkan semua SIC, SIP, kita hidupkan butang ya supaya dia boleh edit bila masa. Kita bimbang nanti bila masa dia nak edit, kita tak boleh nak akses. Mungkin kita ada di luar dan sebagainya, kita tak boleh nak hidupkan button tu, jadi susah pula. Jadi pandangan saya, kalau misalnya tak ada masalah, ada atas persetujuan pegawai pendidikan daerah, untuk SIC dengan SIP kita hidupkan je button ya supaya dia boleh edit bila-bila masa laporan sebelum dia hantar. Ayatnya ialah sebelum dia hantar. Dan dia dah hantar, dia tak boleh edit dah. Okey, yang ini kita nak melantik admin. Sekarang ni Cikgu Fauzi adalah admin. Kalau nanti Cikgu Fauzi nak lantik orang lain, seorang lagi sebagai admin, tu cuba tukar status aras pengguna tu sebagai SIC. Boleh tukar? Yang ni? Dah. Yang sebelah kanan tu dulu. Sebelah kanan tu dulu. Yang kanan, okey. Status aras ni. Ya, tukar yang tu. Hidup tak? Tu SIC dah. Okey, sekarang ni misalnya kalau kita sebagai admin dengan arahan Tuan PPD macam soalan yang saya terima tadi, boleh tak kita lantik soalan daripada Tuan Rifin tadi, boleh tak kita lantik admin lain? Yes, sebagai admin semasa kita buka apa nama pegawai yang kita pilih berdasarkan senarai tadi, kita pilih nama pegawai tertentu. Cuba sekarang ni Cikgu Fauzi buka pergi kepada senarai. Kepada senarai, sekarang kita nak pilih seorang admin contohnya. Okey, Cikgu Saimi admin dah kan? Okey, saya ambil Cikgu Fauzi ambil seorang. Okey, contohnya ambil Azian, contohnya lah. Lepas tu boleh ubah balik. Klik dekat pensil. Okey, pergi dekat bawah. Okey, sekarang ni okey, yang tu betul tidak, penolong PPD betul, klik dekat ya. Yang ni okey. Klik dekat ya, kita simpan. Okey, pergi balik dekat senarai, tengok kat senarai tu, cuba tengok sekarang Cikgu Azian adalah admin. So itu cara kita nak melantik admin dengan persetujuan pegawai pendidikan daerah. Jadi kalaulah misalnya satu ketika kita nak batalkan dia sebagai admin, klik pada pensel yang sama, pergi balik ke bawah, tukar status dia sebagai tidak. Okey, simpan balik. Jadi itu kaedah melantik admin, tapi dengan syarat dengan persetujuan oleh pegawai pendidikan daerah lah. Siapa yang dipersetujui untuk dilantik sebagai admin. Kalau ikut pandangan saya lebih mudah pengurusan. Setiap sektor dia ada admin masing-masing, tetapi itu cadangan peribadi.
kalau misalnya di PPD masing-masing ada kaedah yang lebih praktikal, ada kaedah yang lebih selamat, yang lebih sesuai, terserah pada PPD masing-masing. Tapi cuba elakkan admin tunggal. Sebab bila admin tunggal berlaku masalah teknikal, dia tak ada orang boleh bantu kecuali dia kena minta bantuan saya. So saya cadangkan jangan sekali-sekali ada menggunakan admin tunggal. At least mesti ada 2 ataupun lebih. Tapi jangan terlalu ramai untuk mengelakkan data diubah sesuka hati. Itu pesanan saya. Okey, Cikgu Fauzi pergi balik ke gambar atas, gambar Cikgu Fauzi itu, kita tengok apa yang berikutnya, daftar pengguna. Macam mana kita nak daftar pengguna? Okey, cuba ada tak orang yang cuba kita nak daftarkan situ? Siapa-siapa tak apa, lepas tu kita boleh delete balik. Masukkan nama pengguna tu, nombor IC dia. Saya masukkannya ni. Masukkan, contohlah gini lah, nanti buang balik tau. Okey, masukkan nama nombor kad kenalan saya 700 508 065233. Okey, copy, paste dekat kata laluan. Paste dekat kata laluan. Okey, seterusnya nama penuh saya Asian bin Hussein. Tengok dia boleh terima tak di Kuala Terengganu bila nama saya dah ada di Kemaman. Okey, jawatan penolong PPD. Banyak ni. Yang mana satu? Saya ambil yang mana-mana Ambil je. Saya letak timbalan dah. Awal. Okey, email saya contohnya situ asianppdkemaman@gmail.com. Huruf kecil. ppdkemaman@gmail.com. Contohnya lah, sebab biasa kita pakai yang rasmi kan. Kemudian nombor telefon 019 919 4671. Saya letak ya. Okey, letak je. Okey, jawab di situ status saya ialah penolong PPD. Timbalan PPD situ contohlah. Timbalan insya-Allah nak bangkat diri. tak ada keluar nak pencil lah. Okey, so simpan. Okey, kita lihat nanti dalam senarai tu ASEAN bawah pada Arifin Ali, kita tengok ada tak ASEAN? Ada. Okey, tu ASEAN. So misalnya kita dah isi, pergi dekat pensel. Contohnya pergi kat pensel, macam proses tadilah, tengok apa yang perlu dibetulkan. Kemudian kita boleh tentukan status saya tu sebagai apa. Contohnya aras pengguna tu sebagai pegawai biasa, SSC tu tidak, admin tidak, contohnya atas kali ada gitu. Aras penggunaan laporan tu pegawai biasa dan yang lain-lain itulah sampai habis. Kemudian kita boleh pergi kat bawah, Cikgu Fauzi. Okey, pergi lagi bawah. Kita tengok, okey, simpan. Yang kena bubuh juga kali kedua tu. Kali kedua tu kena bubuh juga. Sebab dia akan double check nanti. Okey, sudah saya simpan ya. Simpan je. Okey, bila kita simpan dia akan pergi balik pada senarai tadi. Di situlah dia akan keluar senarai tadi. So, okey, bila sekarang ni contohnya saya bertukar daripada Kuala Terengganu, saya dah tak duduk Terengganu, nak buang. Klik saja button padam. Button padam, bukan pada PC, padam semua. Okey je. Okey, macam tu kaedah dia. Kita nak mendaftar dan kita nak padam pegawai yang dalam senarai IBMail. Okey, klik balik pada button atas kali tu. Tak berapa jelas suaranya ni. Ya. Okey. Itulah kaedahnya bagaimana kita nak mendaftar dan juga kita nak membuang senarai yang ada dalam iBimbing. Mudah je. Okey, klik semula pada button pada tu. Kita tengok pada senarai sekolah. Okey, senarai sekolah macam yang saya beritahu tadi, kita tak mampu, kita walaupun dia ada button kemas kini, ada button pilih, cuba pergi ke arahan tu. Cuba klik ke arahan tu, walaupun dia ada button kemas kini, ada button padam, tetapi kita tak boleh buat apa-apa sebab data ni dia ambil terus daripada server di kementerian.
Cuba klik padam tengok. Cuba klik padam tengok. Dia tak akan jadi apa-apa pun. Kan? Okey, jadi okey. Pergi balik dekat atas. Kemudian kemas kini PPD ni adalah maklumat asas PPD. Cuba klik. Okey, kita tengok maklumat kita mana yang boleh dibetulkan, kita betulkan. Kalau dah betul, tak ada masalah, sama ada kita boleh batal atau simpan je. Okey, tuan-tuan, sahabat-sahabat, tuan-tuan timbalan, sahabat-sahabat sekalian, selesai sudah dari segi pengurusan iBimbing, tata cara pengisian, penggunaan dan aspek teknikal. Jadi saya buka kepada soalan. Kita sekarang berada pada 12.22. Silakan. Okey, saya bagi peluang pada wakil-wakil daerah untuk bagi pandangan. Silakan bermula daripada Besut. Silakan. Okey, saya mula dululah. Boleh Cikgu Fazli. Okey, kami dulu pernah isi yang pasal untuk yang sekolah punya. So dalam sekolah tu ada dialog prestasi. Okey, untuk yang dialog prestasi tu, dia pengisian dia tu, dia ada term-term yang tertentu kan untuk isi. Ada mitigasi, ada macam-macam lah, agak detail. Ya. So macam mana, lepas ni kita akan isi juga, betul? Itu mandatory ke ataupun macam mana untuk dialog prestasi? Sebenarnya pihak Master Admin tidak lagi memberi kepada, tidak pernah memberi penataran kepada kami tentang yang sekolah tu. Setakat ni tidak ada penataran dibuat oleh pihak Master Admin tentang yang sekolah isi. Cuma gitu, dia cuma buat sekali cubaan. Kita bagi coding sekolah kepada PGB. Dia hanya tulis hanya untuk maklum balas sahaja. Yang Cikgu Fauzi sebut tu, setakat ni tidak berlaku lagi penataran, jadi saya tak boleh nak beritahu apa-apa. Okey. Okey. Ada Besut ada space tu. Okey, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey, yang pertama iBimbing ni maknanya kita start penggunaan sepenuhnya sekarang ke macam mana tuan? Boleh sekarang. Boleh sekarang. Bergantung kepada PPD ke memang arahan menyeluruh yang ni tuan? Kalau ikut arahan daripada bahagian sumber manusia, bahagian sekolah harian, memang kena laksanakan terus. Laksanakan terus, okey. Cuma sekarang ni saya akan bincang dengan Cikgu Tuan Haji Idris sebagai pengurusi PPD Negeri Terengganu untuk supaya benda ni selari, dibuat kata putus selari di kalangan semua PPD. Kita nak mula tarikh tu bulan Januari 2022 atau kita nak buat macam mana, yang tu kita akan serah kepada pegawai PPD kita masing-masing. Okey tuan, terima kasih untuk yang pertama. Yang kedua, pada pemerhatian saya pada penggunaan yang lepas lah, contohnya bila kita ada satu surat arahan, contohnya surat arahan pembukaan sekolah, yang mana saya beranggapan bila surat arahan daripada jabatan mesti menyeluruh seluruh negeri lah. Betul. Jadi dalam item-item seperti ada SKPMG, apa yang saya perhatikan, kita tidak diberi satu arahan khusus. Okey, contohnya kita nak pilih pengurusan sekolah. Jadi ada setengah pegawai ambil pengkhususan lain. Jadi tak selari lah tuan. Jadi boleh kita fikir satu kaedah dalam satu surat arahan daripada jabatan ataupun di PPD sendiri, bila ada surat arahan macam itu, kita dah tetapkan apa fokus yang perlu kita isi dalam dalam iBimbing supaya tak berlaku perbezaan lah antara pegawai itu. Itu cadangan saya lah tuan. Boleh, tak ada masalah. Itu atas kalau benda tu nak diputuskan di peringkat PPD masing-masing. Okey. Dia sebenarnya begini, dia tidak akan ada detail dalam iBimbing tu. Contohnya kita dapat arahan pemantauan pembukaan sekolah. So kita boleh turun ke sekolah, kita pilih dari segi fokus tadi, dari segi aspek tu kita boleh kategorikan dia duduk mana. Contohnya bimbingan kepada dari segi pengurusan sekolah, kita boleh pilih situ. Kemudian untuk fokus tu kita fokus apa? Kalau bimbingan tu lebih kepada persediaan persediaan pelajar ataupun persediaan sekolah dan lain-lain, kita pilih je kategori-kategori yang kita boleh kelompokkan di situ, kita boleh masuk je.
Cuma kita boleh tafsir sendiri benda tu, fokus kita tu dalam, sebab kita bila kita turun walaupun arahan pemantauan pembukaan sekolah awal tahun, tapi kita boleh turun dengan fokus-fokus tertentu saja, boleh. Oh, jadi macam sebab ada isu lah di kalangan guru besar, ada yang persoalkan, ada yang isi dalam IBIMBing tu pegawai isi ini fokus benda lain, ada pegawai yang kedua ni isi fokus lain, sedangkan surat arahan tu benda yang sama. Tu yang jadi macam kita pun macam nak jawab pun susah jugalah tuan. Kalau ada pelarasan daripada yalah mungkin DPPD sendiri, kita contohnya surat diturunkan kepada unit pengurusan sekolah. Jadi timbalan pengurusan sekolah tengok dulu dalam IBIMBing apa yang sesuai fokus yang perlu kita isi dalam IBIMBing tu supaya selaras semua pegawai isi benda yang sama. Jadi tak adalah persoalan daripada guru besar tu tuan. Itu pemahatan saya lah tuan. Okey, betul. Terima kasih banyak atas pandangan. Gini, kalau begitu situasinya, saya minta benda tu diselesaikan di peringkat, dibincangkan di peringkat PPD, sebab setiap PPD mungkin berbeza. So PPD boleh tentukan secara kolaborasi, secara bersama, kolektif, sebelum pegawai turun ke sekolah untuk buat bimbingan. Putuskan bersama di peringkat PPD masing-masing. Cuma yang kalau isu pegawai A turun untuk fokus lain, pegawai B turun untuk fokus lain tu, dia tak salah sebab masing-masing ada fokus, kecuali fokusnya sama, bertindih. Jadi bermakna dia tidak lihat kepada analisis data tu tadi, bahawa sekolah ni telah orang pegawai ni telah pergi, fokus dia dah buat, jadi kalau tak berlaku pertindahan, itu kita balik pada yang basic tadi. Tetapi balik pada yang Tuan beritahu tadi, bila kita nak buat penentuan standardized, so buat benda tu secara kolektif di peringkat PPD, persetujuan secara kolektif, laksanakan di peringkat PPD secara dalaman saja. Itu tak ada masalah. Okey, terima kasih tuan. Jelas tuan. Sama-sama. Okey. Ada daerah lain nak respon tak? Sebelum kita dia gini tak apa, boleh dah isi dalam IBIMBing tu, dia macam ni. Nama sekolah kita isi, kolom lain-lain kita isi, jenis laporan kita isi, selepas tu nama pegawai kita isi, tarikh kita isi. Cuma bahagian fokus dengan satu tu tak payah isi. Cuma dalam catatan tu isilah apa yang kita pergi pada hari tu. Contohnya pemantauan pembukaan sekolah sekian, kita send. Dia tidak ada masalah, dia tak akan memberi impak kepada pelaporan. Dia akan terima juga. Betul. Dalam pelaporan dia terima, cuma dalam kita punya analisis nanti item tu dia tak akan timbul lah. Dia tak akan fokus, dia akan kosong. Bahagian item fokus terms tu dia akan kosong. Jadi dia akan kosongan. Dia akan kosong kat situ. Dari segi proses bimbingan tu berlaku, cuma dari segi itu dia akan kosong. Itu je lah impact dia. Tak ada impact lain. Tak ada impact lain. Cuma kita boleh isi seperti yang kabur tadi. Iaitu mungkin kalau pegawai tu pegawai yang berkaitan akademik, isi standard 4 je lah. Kalau pegawai tu pegawai aset, isi aset je lah. Cuma di bawah tu kita mungkin isilah perkara-perkara yang kita lihat yang berkaitan di catatan, cadangan dan juga ulasan. Ya, betul. Jadi seperti saya kata, IBIMBing ni dia agak fleksibel dan dia memberi sedikit kebebasan kepada PPD secara dalaman dalam menentukan bagaimana perkara. Sebab itu kesepakatan dalam menentukan perkara-perkara yang boleh ditentukan secara dalaman, eloklah ditentukan secara dalaman supaya tidak ada konflik di kalangan kita. Kita kena ingat IBIMBing ini bukan sumbat lah tu. Jaga siang kena putus tu. Tengok IT sumbat. Dia putus. Murah apa, mu kena tolong apa. Gini lah. Sebelum Cikgu Siang masuk, sebenarnya yang pertama kita kena tengok juga, kalau Cikgu Siang dengar lah. Yang pertama kita kena tengok adakah kita kena, yang tahun ni pun kita kena kodok balik. Sebab
benda ni melibatkan PKPPD di tahun hadapan. Okey. Kalau untuk PKPPD tahun hadapan, katakanlah ini baru tahun ni nak mula, kita tak boleh guna lagi tahun ni. Kita boleh guna dah, tapi jangan gunalah untuk tahun depan. Tapi kalau nak guna untuk tahun depan, maknanya kita kena jamak dah awal tahun baru ni. Kita membimbing ke mana-mana. Tapi soalan dia, boleh tak kita jamak? Baik, yang kedua, kita yang masuk ni sebenarnya adalah wakil kepada sektor masing-masing. Jadi bila wakil sektor masing-masing, minta maaf kalau saya salah cakap ni. Kena minta maaf tak semua ni sebab kita gali tanah orang ni. Kita gali tanah siang ni. Jadi kita sektor masing-masing, maknanya kita kena faham apakah fokus di sektor kita dan kita kena berbengkel di sektor masing-masing ataupun berbengkel dalam PPD kita. Dan kalau boleh baca ringkasan SKPMG yang Mak Said demo dia tu. Supaya kita boleh tambah lagi. Dan Cikgu Yan, kita minta lah tambah satu butang lagi, iaitu fokus kepada pegawai-pegawai yang menjadikan kerja dia itu fokus PPD dalam bidang dia. Contohnya macam saya bidang koko, saya fokuskan kepada PAJSK kepada 5 buah sekolah. Maka kalau fokus saya kena masuk. Terima kasih Cikgu Yan. Oh, bermakna sekarang ni sekolah fokus hanya pada SIP saja. So pegawai lain pun nak sekolah fokus berdasarkan bidang. Betul. Okey. Betul. Cikgu Yang, Cikgu Yang punya mic tu tak berapa nak dekat tu yang tak berapa jelas tu. Dia sekarang ni okey dah, jelas dah. Comel. Comel dah ya. Okey. Saya ada Steve nak sekali lagi cuba silakan. Tak ada dah. Okey dah. Okey, terima kasih Cikgu Japar. Yang saya tadi terputus sekejap. Saya setuju dengan apa semua pandangan yang dibagi. So macam juga yang Cikgu Japar beritahu tadi, secara benda ni macam saya beritahu tadi mungkin tak dengar sebab putus. Sebenarnya iBimbing ini dibina bukan untuk sesiapa. Bukan dibina untuk Tuan PPD, bukan dibina untuk pengarah, bukan dibina untuk KPM, tak. Sebenarnya iBimbing ini dibina untuk kemudahan kita sebagai pembimbing supaya proses bimbingan itu dapat dilaksanakan secara berstrategi dan bersistematik. Saya nak tekankan yang tu. iBimbing tidak dibuat untuk sesiapa, tapi dibuat untuk kita supaya kerja buat kita selama ni memang kita buat, tapi ada kalanya tidak sistematik, tidak mungkin ada kelemahan di mana-mana, tetapi kita tak dapat kesan kelemahan tu kita sebab kita tak ada sistem yang boleh kita melihat kelemahan dan kekurangan tu di mana. So iBimbing ini dicipta memang untuk membantu kita semua, kita sebagai pegawai-pegawai pembimbing, dan dalam masa yang sama dapat membantu ketua kita melihat kerja buat kita supaya dia jelas dari segi apa kerja buat kita tu sampai KPI atau tidak dan sebagainya. Dia juga akan membantu penilai-penilai kita untuk menentukan adakah keberhasilan kita tu sebahagian daripada keberhasilan yang kita rancang dalam borang keberhasilan itu kita laksana atau tidak, ataupun persentage itu sampai atau tidak. Jadi beritahu pada sahabat-sahabat yang lain, jangan melihat bimbing ini sebagai sesuatu yang menyusahkan, tetapi lebih kepada sesuatu yang membantu diri kita. Itu yang paling penting sekali. Percayalah kalau perkara ini telah jadi budaya kepada kita, pengguna iBimbing ini, dia akan jadi lebih banyak memudahkan, terutama sekali dalam aspek dokumen. Kalau selama ini kita pergi ke sekolah, kita bawa buku catatan PPD kita jumpa SLT, MLT, jumpa cikgu, kita catat dalam buku kita, kemudian kita tutup buku kita, tak tahu bila pula kita tengok apa catatan kita tu. Ada ketikanya oleh kerana mungkin catatan kita tu tidak lengkap, kita tak faham pun apa yang kita catat. Risiko-risiko tu tinggi. Tetapi bila kita ada dokumen yang proper dalam iBimbing ini, sekurang-kurangnya kita akan dapat refer balik apa kerja buat sebelum dan apa yang kita nak buat intervensi tindak susul selepas tu untuk kita meningkatkan dari segi potensi kemajuan dan sebagainya seperti mana yang dalam objektif hasrat tu. Jadi saya rasa kefahaman sangat penting supaya dapat
menentukan status iBimbing ni adalah sesuatu yang baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, menyusahkan atau tidak, itu sangat penting. Jadi itulah perkara pertama yang kita kena betulkan, bahawa kita mesti meletakkan iBimbing ini dicipta, dibina untuk membantu kita dalam kerja buat kita sendiri. Jadi ada lagi tak sebelum kita tutup, ada tak pandangan lain? Saya nak dengar, beres je insya-Allah. Okey. Tak ada ya? So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tuan Haji. Saya Cikgu Rosidi dari PBD Dungu ni. Guru penolong saja. Yang selalu berhubung dengan Tuan Asyam melalui Telegram tu. Ya, betul. Abali. Banyak tanya sangat dah. Okey. Saya tengoklah keseluruhan ini, taklimat pada hari ini lebih lebih lengkap daripada taklimat yang pertama di PPD Ulu itu. Jadi banyak yang saya tak dapat dekat Ulu itu berbanding hari ini. Rasa hari ini pun lebih lama daripada yang taklimat dekat Ulu itu. Ya, betul. Dan balik daripada PPD, taklimat daripada PPD Ulu itu, saya pun dari segi admin telah diarahkan oleh Tuan KPPD, Tuan J. Kasman, supaya saya letakkan admin selain pada saya dengan Cikgu Nasran dan Tuan KPPD sendiri. Tuan KPPD meminta kita letak semua timbalan sebagai admin, dan saya telah laksanakan, dan semua timbalan telah dijadikan sebagai admin. Okey, yang kedua, dan kita telah membuat penantaran kepada semua pegawai-pegawai di PPD, AKP ke, penolong PPD ke, semua kita buat. Cuma dalam penantaran tu saya tak boleh nak tunjuk yang tu tadi lah, yang mana yang SIP dan SIC tu, yang ada SLT, MLT tu kita tunjuk macam tu ada. Dan hari ni dah nampak dah sikit, dan mungkin saya boleh dibantu oleh ramai juga daripada kontijen daripada PPD Dungu ini berada dalam ni. Mungkin boleh bantu. Sebab Tuan Haji Ramli minta tambah orang, saya benar. Ya. Okey. Yang ketiganya, kita juga telah pada peringkat awal itu telah buat penantaran dengan PGB. Dan kita maklum PGB untuk masuk untuk beri maklum balas. Dulu memang bolehlah. Ya. Boleh maklum balas dengan masukkan kod sekolah saja. Itu tidak ada masalah. Tetapi ada satu isu yang timbul, atau sekolah bimbingan saya sendiri, sekolah dengan pengetua dia timbulkan isu yang timbul pada masa tu, dia tengok tahap yang saya letak dekat situ, tahap 1, tahap 2, tahap 3, pada fahaman saya, sebab kali pertama saya pergi itu, jadi saya buat bimbingan saya ada daripada tahap 1. Jadi masa dalam penantaran itu, dia macam tak setujulah. Dia kata, dia anggap tahap itu sebagai markah. Dia kata, kenapa saya markah 1? Saya sepatutnya dah dapat 2 atau 3. Tetapi kemudian saya dibantu oleh SIP lah, Ustaz Kok bantu, mengatakan bahawa ini bukan adalah markah. Ini pegawai ini mungkin pegawai kali pertama dia letak dia dekat tahap 1. Itu mungkin ketidakfahaman saya yang meluas lah dalam IBB ni pada tingkat awalnya. Okey, kemudian selepas pada kejadian pada hari itu, kita pegawai-pegawai semua selaku PPS telah mendapat bimbingan daripada SIP. SIP lebih menunjukkan kepada SKPMG 2 ni, memberi bimbingan dan menetapkan kepada PPS supaya yang fokus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tu yang melibatkan pengurusan tu, yang tu tak payah kacau. Itu untuk SIP saja. Kami setujulah, sebab kami pun kalau boleh tak suka sangat nak memantau pengetua. Kita nak membimbing, setakat memantau tu tak apalah. Kalau nak bimbing, rasa kita penolong PPD ni tak tu sangat. Jadi kita hanya beri kepada, kalau untuk 1.1, 1.2 yang pemimpin sebagai penaju, pemimpin sebagai pembimbing apa tu, yang melibatkan PGB tu diambil oleh SIP. Dan kita semua ni penolong PPD ataupun PPS yang di sekolah, kadang kita selain pada kita membuat pemantau, minta arahan, kita juga banyak bimbing tentang kita punya core business kita lah. Macam saya dari USTP.
kita lebih kepada yang ada teknologi-teknologi tu, yang tu tak apa kita sentuh pengtua pun. Sebab kita sentuh pengtua, kita bimbing pengtua berdasarkan kos kita sebagai USTP tentang teknologi. Okey, begitu sedikit puasan pada saya Tuan Asyad. Okey Tuan Asyad, setakat itu saja dari saya. Lekak pula tu sebenarnya. Dia tak dengar pula lah tu. Sebab kalau line jam memang dia akan jadi gitu lah. Ya dah tu. Tak apa, lepas ni kita boleh buat berbengkel di PPD masing-masing. Ya betul. Tuan Asyad tak boleh masuk lagi tu. Tak boleh nak tutup tadi. Sama-sama kita turun nanti di PPD masing-masing, sebab saya pun banyak interrupt ni. Sebab saya baru masuk IBM sebenarnya, baru masuk 2 kali je tahun lepas, lepas tu ni baru masuk pula. Tapi kita faham apa kehendak Said Diamond tu. Ya. Jumpa dia pun dah 2-3 kali di peringkat kebangsaan pun kita jumpa masa berseminar, yang dia mengulang perkara yang sama dan dia begitu mahir dengan SKPMG. Sebab dia melagakan SKPMG. Cikgu Asyang keluar, mungkin dia akan masuk balik tu. Dia melagakan akan masuk. Sorry Cikgu Lee, sebab saya ada gangguan talian tadi. Apa Tuan? Ada satu lagi sebelum saya tutup. Tadi tutup dah. Aku dah nampak Tuan Sianuk kerah dia macam saya gini, saya pakai internet telefon. So bila Tuan PBD, Tuan Idris telefon saya, dia terus putuskan yang kita punya Google Meet, dia masuk ke telefon saya. So automatik tadi Google Meet tu diputuskan oleh sistem. Suara Tuan Asyad tu tak jelas pula tu. Mungkin kena mic dia. Okey, jadinya sebab tadi sebab saya pakai ni internet telefon saya, bila Tuan PBD, Tuan Idris telefon saya, so dia automatik dia putus yang yang okey. Yang last kali tadi kurang daripada tadi tu, maka saya pun ambil pendekatan seperti yang diberitahu oleh Tuan Kamruzaman tadi. Okey, betul. Pendekatan saya ambil kata jangan isi dekat fokus tu. Jadi untuk yang isi tu maknanya yang pegawai-pegawai yang betul-betul boleh buat fokus. Yang tak boleh isi setakat isi bimbingan saja, yang tu hold yang tu. Jadi kita boleh simpan je. Ya, betul. Okay. Sebab yang pentingnya dalam data pelaporan tu ialah kita membuat bimbingan. So kalau maknanya macam kata Tuan Kamruzaman tadi, yang penting rekod bimbingan tu berlaku. Tetapi kalau kita tak buat bimbingan berfokus, lepas tu kita kembali kepada format asal, kita ada aspek, ada fokus 1, fokus 2 dan sebagainya. It's okay, tak ada masalah. Yang penting rekod bimbingan tu berlaku. Terima kasih banyak cikgu kita. Okey, sama. Okey, ada yang lain? Okey, kalau tak ada yang lain, saya yang satu yang kalau boleh lah kita tengok kita nampak daripada Steve tadi dengan Dungung ni, itu kalau boleh cadanglah untuk tambah butang kat fokus tu mungkin lain-lain. Jadi tidaklah kita terjebak. Yang kedua ialah penetapan betul-betul lah bincang dengan Tuan Diri, sama ada kita nak start 2021 ataupun nak backdated 2020. Okey. Kita selarahlah peringkat negeri. Bahawa comel kita tidak nak daerah Marang mungkin ketetapan lain, daerah Kuala Nerus ketetapan lain. Biar kita kalau kita kata nak guna 2022, kita guna 2022. Okey. Jadi InsyaAllah saya akan bawa pandangan tu sebab memang dalam perancangan saya supaya saya akan menghadap dia sampai ada beberapa perkara yang kita nak putuskan, antaranya apa yang dicadangkan oleh Cikgu Mangin Khabar tadi lah. Sebab kita kalau boleh kita nak standardize, kita nak supaya kita negeri Terengganu ni kita jalan supaya ada apa serentak semua sekali supaya mudah dari segi pengurusan. Terima kasih banyak-banyak atas cadangan tu. InsyaAllah lepas ni saya memang dalam perancangan saya nak menghadap Tuan, dan
dekor saya tadi pun dia sampaikan salam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan diminta supaya kita teruskan dengan kerja buat ni sehingga kita betul-betul mantap lah. Dan saya yakin ini bukan kali pertama kita akan bersama seperti ini. Mungkin akan datang kita akan dapat peluang, kita akan adakan lagi sesi ini kalau keadaan pandemik berterusan, supaya apa-apa permasalahan yang timbul, perkembangan-perkembangan terkini dapat kita kongsi, kita share. Dan seperti yang saya kata tadi, sesi seperti ini bukan sesi saya tapi sesi sharing. Sebab setiap daerah ada situasi, ada environment di sini yang akan berbeza-beza, ada di sini, tak ada di sini dan sebagainya. Kita boleh share supaya kita boleh mantapkan satu sama lain. Jadi saya rasa sekadar itu untuk hari ini. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap sepanjang sesi kita, dan saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dapat share pada hari ini, Cikgu Japar, Cikgu Fauzi, Cikgu Kamal Zaman, dan yang lain-lain lagi lah yang dah share, yang sempat kita share pada hari ini. Dan lepas ni saya akan laksanakan tugas saya menentukan ketetapan daripada semua PPD supaya kita dapat buat kerja sebaik-baiknya. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.